dia pelihara jaga elok. Maka Allah Subhanahu wa taala cipta dan jadikan kita ini antara langit dengan bumi, iaitu antara alam mulki dengan alam malakut. Kita duduk di tengah, maka kita ini bagi jawharatun nafisah. Dia bagi satu butir permata yang sangat bernilai dan berharga, tinggi nilai harga. Dijaga banyak. Kalau kita jaga, maka kita jadi orang yang berharga. Kalau kita tak jaga, maka kita tak ada harga sikit. Allahu Akbar. Ini maksud kataan ja'alaka baina al-alami al-mutawassiti baina mulkihi wa malakutihi. Faham tak? Tak tahu lah, bukan saya hanya menerangkan saja. Itu ikut atas pembukaan Allah Subhanahu wa taala masing-masing. Habis. Tengok lagi. Kata Tuhan kita, iaitu Syekh Husain Tuan Husain lah. Tidak itu. Tidak itu. Asal bicara warna katung singa dah. Maka dah dengar. Cakap saja. Tak buat pun. Kalau itu ijtihad kan, sebelum kita nak pergi ke Pondok Ustaz Malah, kita singgah maqam Husain dulu. Singgah dah. Alhamdulillah. Dengan berdengar cakap saja. Baik. Jadi tuan-tuan beberapa hari dia tengok dia nak urai apa makna alam mulki. Katanya bermula makna alam mulki iaitu alam syahadah. Apa alam syahadah? Dia bagi alam nyata. Alam syahadah ni alam penyaksian. Tapi kita terjemah dengan mana? Alam nyata. Ni lah alam dunia ni. Dia bagi alam mulki. Bagi ismi mulki. Ya. Baik. Artinya, arti alam syahadah itu dia bagi alam yang hadir. Hadir lawannya ghaib. Ini bukan ghaib. Dia alam nyata. Hadir mana nyata. Dan yang nyata, dia orang yang didapatkan dia akan alam syahadah atau alam mulki ini dapat dengan segala panca indera yang zahir. Mata luar, telinga luar, semua luar-luar belakang. Panca indera ini tengok, dapat lihat, dapat kita pandang dan sebagainya. Iaitu yang kata alam mulki atau alam syahadah itu dibagi segala ajsam yang kathifah, iaitu segala jisim-jisim yang tebal. Kathifah maknanya tebal. Tebal-tebal dengan mana besar-besar. Seperti langit, dua langit itu dibagi alam syahadah, alam mulki. Dan bumi, kayu dan batu dan segala jasad binatang dan barang yang lain daripada segala yang tersebut itu, daripada hajaran, jirim-jirim yang kathifah, yang tebal-tebal, yang besar-besar. Itu semuanya dinamakan alamul mulki atau alamul syahadah, ataupun yang kita sebutkan tadi alam adsan, alam adsan. Alam semua itu satu makna ya. Satu makna. Kalau dalam bahasa Arab dia panggil alfaz mutaradifah. Alfaz mutaradifah. Dia panggil lafaz yang maknanya satu tapi sebutan dia lain-lain. Sebutan dia lain tapi maknanya satu. Itu panggil alam dunia. Baik. Bermula mana alam malakut pula.
yaitu yang kata alam malakut, dia alam yang ghaib ya, daripada segala indera yang zahir ini. Kita bagi alam yang halus. Kalau alam mulki kita bagi alam kasar. Kasar. Ini alam yang halus, yang lembut. Contohnya dia kata seperti segala arwah, segala roh dan malaikat, termasuk dalam alam yang malakut, dan jin dan barang yang lain daripadanya, daripada segala hadisah yang latifah, iaitu pada segala jisim yang halus. Nah, ini halus ini. Sebab itu kita panggil jin ni makhluk halus. Walau ada bukan halus dia besar. Tapi kita bawa bagi halus. Sebab dia jenis alam halus. Kalau kita tengok jin ni kita dia bawa besar. Atau tak bagi yang bagi makhluk besar. Orang bagi makhluk halus. Ini faham. Kerana mereka berada pada alam malakut. Alam malakut. Maka di alam malakut ni tuan, banyak orang sangkut. Kalau dalam perjalanan menuju kepada Allah Subhanahu wa taala, sila-sila orang sangkut banyak alam malakut ni, banyak terlepas. Biasanya orang-orang ahli tarekat, orang ahli zikir, kalau mereka tidak ada murabbi yang kamil mukammil, dia akan tersangkut pada alam ni sekalipun dia dapat lepas alam mulki. Alam nyata lepas. Tapi bila dia masuk dalam alam malakut, dia sangkut. Bila sangkut tu jadi tubuh. Sebagainya sangkut dalam alam tu. Jaga bagi elok. Sebab tu dalam matlamat kita nak menuju kepada Allah, jangan sangkut di alam mulki dan alam malakut. Baru boleh terus kita sampai kepada alam jabarut wal lahut. Jadi 4 alam kena lalui: mulki, malakut, jabarut, lahut. Lahut tu sampai atas, sampai ke Tuhan. Itu alam lahut. Habis itu. Ini baru kita bincang 2 alam, alam mulki, alam malakut, jabarut, lahut. Kita bincang ni. Hatu bincang pun apa saya bincang. Hatu balik dalam perbahasan tasawuf, dalam perjalanan tariq ila Allah, menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu baru dibincang mengenai jabarut lahut. Ini kita bincang 2 ni untuk ma'rifah Allah Subhanahu wa taala dengan jalan nazar. Kan? Habis. Lalu kata Tuhan kita lagi, kata syarihnya, ini kesimpulan daripada apa yang kita bincangkan. Dia kata, maka kata syarihnya, syarih mana? Syarih bagi kamu. Ini bukan syarih yang tadi. Tadi syarih bagi kita matan Jawharah Tauhid, iaitu Syekh Abdul Salam. Yang ni dia bagi syarihnya, syarih bagi matan Hikam Bi'ataiyah. Siapa syarihnya? Syarihnya iaitu Al-Arif Billah Ibnu Ajibah Al-Hasani radhiyallahu anhu. Inilah kitabnya yang nama Iqadul Himam, Syarah Hikam. Ini syarihnya namanya Al-Arif Billah Ibnu Ajibah Al-Hasani radhiyallahu anhu. Dia syarah dalam kitabnya yang bernama Iqadul Himam, Syarah Hikam. Pernah dengar tak kitab tu? Tak, no. Tengok lagi doa. Dengar tak benar, tengok jauh lagi. Ikan pernah ngaji tak? Ngaji, alhamdulillah. Jangan ngaji kita ikan berkat kita. Berkat. Sehingga ulama berwirid
Khatam habis baca, khatam habis baca sampai mati. Di Pondok Patani ada satu pondok yang namanya Pondok Dalam, tempat saya belajar dulu, yaitu namanya Tuan Guru Bapa Abdul Rahman Al-Arsyadi. Dia ni kalau dibaca kita ikan, dia bawa wirid. Maksudnya bila khatam ikan, dia ganti minal du'abid. Habis minal du'abid, baca ikan, dia bawa wirid. Tu bagi wirid, habis baca sampai dia mati. Itu situ kita ikan ni bagus. Tuan pelajarilah. Kita ikan Ta'iyah. Baik. Jadi tuan-tuan perempuan, maka kita ikan Ta'iyah ni banyak syuruh dia, syarah-syarah dia banyak. Syekh Muhammad Zarruq Al-Fasi, orang Maghribi Morocco, dia saja buat syarah ikan ni 30 syarah. Dia saja 30 syarah. Syarahannya berbeza-beza. Syarahan yang pertama lain, syarahan yang kedua lain, syarahan yang ketiga lain. 30 syarah. Saya cari tak ada. Yang ada kat saya 5-6 saja. Syarahan daripada 30. Lepas tu banyak lagi ulama-ulama yang syarah ikan ni. Tetapi dalam banyak syuruh, syarah ni yang paling bagus kata ulama iaitu syarahan Al-Arif Billah Ibn Ajibah Al-Hasani yang namanya Iqazul Imam Bisyara'il Hikam. Yang paling bagus, paling lengkap syarahan ikan. Jadi Syekh Al-Arif Ibn Ajibah kata apa? Tengok. Kita ambil syarahan dia. Tuan kitab ini, jadi Tuan Musim Kedah ni ambil daripada kitab tu. Dia kata berkata syarihnya, syarih dari ikan, dia kata maka tiada manusia itu daripada alam mulki semata-mata. Kita apa tadi? Maknanya kita ini bukan 100% daripada alam mulki. Kalau kita ini 100%, tidak ada campur langsung daripada alam malakut, maka kita akan jadi seperti kucing, seperti lembu, seperti kambing. Mana kita hidup dalam dunia ni hanya makan tidur, main makan tidur, nak beranak pinak gitu mana. Tapi kita bukan begitu. Nah, kita bukan lembu kambing, bukan lembu kerbau. Baik. Dan pula dia kata, dan tiada pula ia manusia ni bukan daripada alam malakut semata-mata. Artinya bukan juga kita manusia ini dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala daripada alam malakut semata-mata, iaitu alam roh. Kalaulah kita ini diciptakan oleh dia oleh alam roh, alam malakut, maka kita jadi seperti mana? Seperti kayu batu, seperti langit bumi, seperti malaikat, jin. Kita bukan jin, kita bukan malaikat, kita bukan kayu batu, kita bukan langit. Betul. Baik. Tetapi kita ini tengok, tetapi adalah ia manusia menengahi. Tu kenapa betul ya sikit. Dia tulis situ apa? Mengenai. Dia terbalik. Yang betulnya menengahi. Dia balik kuang. Dia bagi maklubah terbalik. Dia tukar balik lah kan. Tu nun dulu, lepas tu baru menengahi. Dia tulis situ mengenahi. Kalau kenal lain pula, ni mengenahi tengah. Tukar
sikit ya. Tukar balik ya. Nah, tetapi adalah ia manusia itu menengahi antara keduanya, yakni menengahi antara alam mulki dan alam malakut. Tengok, menengahi antara alam mulki dengan mana apa? Tuan-tuan kena tulis apa makna menengahi antara kedua-duanya. Ni yang buat catatan, yakni kita manusia ini adalah susunan daripada dua alam. Maknanya kita ini dibuat daripada alam mulki dan kita juga dibuat pada alam malakut. Jadi itu. Dengan mana ciri-ciri mulki pun kita ada, iaitu kemanusiaan. Kita makan, kita minum, kita tidur, kita berkahwin. Itu ciri-ciri kemanusiaan. Dan ada juga pada kita ini ciri-ciri alam malakut, itu alam arwah, roh. Sifat-sifat malaikat ada pada kita kadang-kadang. Nah, itu maksud menengahi antara keduanya. Maka menengahi itu pula dia ada dua macam. Sama ada mendengahi secara hissi atau secara ma'nawi. Itu disebut tu. Akan sebagai menengahi itu bukan tukar sekali lagi. Dia telah mengenahi juga. Nah, kenapa betul sekali lagi? Betul lah tuan-tuan. Sebagai tanda bukti kata kita mengaji. Tak kita betul bacaan ni tak orang kau mengaji kita ni tengok tak ada perubahan yang ngaji tidur. Tapi tidak. Adalah betul. Menengahi akan sebagai menengahi pada hissi dan pada makna atau maknawi. Boleh belakang makna atau pada maknawi. Baik. Maka menengahi hissi lagi akan datang huraian dia. Dan demikian juga menengahi maknawi pun akan datang juga huraian dia. Maka saya nak terang dulu. Apabila kita faham kata kita manusia ini dijadikan, diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala daripada campuran dua alam, alam mulki dengan alam malakut. Yang mana bukan semata-mata kita ini 100% alam mulki, bukan 100% alam malakut, tapi campuran. Mungkin kita kata 50% alam mulki, 50% alam malakut. Impun pada kita. Sebab itu ada pada kita ini roh dengan jasad. Jasad itu alam mulki, roh itu alam malakut. Maka jasad dengan roh tuan-tuan, dua-duanya ini perlu kepada makanan. Jasad perlu kepada makanan jasad. Kan? Sebab itu kita makan apa nasi. Sebab kita alam mulki. Kita makan nasi, kita makan sayur, kita makan buah-buahan, kita makan buah batu, kita makan sebab kita bukan alam tu. Bukan seperti kita alam mulki. Itu. Kalau kita seperti alam mulki, kita makan basiak, makan batu. Itu. Tu pun ada juga orang makan basiak batu, mana orang yang menghidang. Menghidang dan nak makan apa? Makan sabun. Allah ada orang hidang nak makan sabun. Itu sudah sampai pada alam malakut lah tu. Alam mulki. Nak makan sabun dah. Jadi tu. Kan? Ada cerita gitu kan, alam mulki. Jadi kita ini perlu kepada makanan jasad dan juga perlu kepada makanan roh. Jasad kita perlu pada makan jasad, makan nasi, makan buah-buahan, itu jasad. Makanan roh iaitu ilmu dan ma'rifat. Roh kita nak kepada ilmu, roh kita nak kepada ma'rifat.
Maka makrifat dengan ilmu tentu bukan kita boleh dapat di alam mulki, dia datang pada alam malakut. Ilmu dengan makrifat datang pada alam malakut, alam Qurani, bukan alam kemanusiaan. Nah, dia tahu bukan alam kemanusiaan, dia alam Qurani. Alam kemanusiaan ni makanan zahir dengan nasi, buah-buahan dan sebagainya tadi itu alam kemanusiaan. Betul kita ni ada dua, roh dengan jasad. Baik. Kalau begitu, secara kesimpulannya manusia yang dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala daripada dua alam ini, alam mulki dengan alam malakut, dia terbahagi pula kepada dua bahagian, dua kategori. Kita bahagi pula kepada dua kategori. Ada sejenis manusia yang alam kemanusiaan dia tu menang kalah alam kerohanian dia. Bila fight lawan alam rohani dengan alam jasad, bila lawan menang alam jasad, menang alam jasad, dia tak mau ilmu dia tak mau dengar, ngaji dia tak mau, apa amal ibadat dia tak mau, tu dia tak mau. Dia kira dunia cari makan. Maka manusia ini dinamakan, namanya awam muslimin. Dia bagi orang-orang Islam yang awam, yang ramai kebanyakan. Kebanyakan orang macam tu. Betul-betul tengok hari ini kan, tak pelik kalau seorang tu bagi tegih mata, setara hitam butuh pergi bekerja, cari duit, cari dunia, ngaji dia tak boleh. Ini dia panggil apa? Orang yang alam jasad dia menang kalah alam rohani dia. Maka ini namanya awam muslimin. Itu dia kalah kerohanian. Dia menang kemanusiaan. Dia menang sifat basyariahnya daripada sifat kerohanian dia. Jadi dia sehari itu punya sibuk dengan bekerja dunia. Cari dunia, cari makan, cari dunia, cari makan, cari dunia, cari makan. Disebut sebab alam kemanusiaannya mengalahkan alam kerohanian dia. Itu kita dapat kenal. Yang kedua, manusia yang alam kerohaniannya menang, kuat, kalah alam mulki dia, kalah alam kemanusiaan dia. Maka bila kalah alam kemanusiaan, dia sibuk dirinya dengan kerohanian, dengan mengaji, mengajar, beramal ibadat kepada Allah, buat kebaikan, hadir pada tempat-tempat baik. Itu tanda orang itu menang kerohaniannya atas kemanusiaan dia. Jadi kita boleh tengok, ini semua dibagi apa? Ahwal diri yang kita kait dengan tadi. Kita maksud kenal diri. Rupa-rupanya aku hari ni duduk dalam alam kerohanian. Pasal yang aku main ngaji Sultan Nuraya. Balik kita lagi jadi alam manusia balik. Dia berubah tak? Berubah. Saya lagi lepas ngaji lagi nak makan nasi. Kemanusiaan lah. Tapi kita boleh kontrol kemanusiaan tadi, kita makan nasi kerana ibadah. Jadi kerohanian balik. Itu atas mujahadah kita. Faham tak? Ini kesimpulan. Maka manusia yang menang alam kerohaniannya dapat mengalahkan alam kemanusiaan. Manusia ini yang namanya al-arifun al-khawas. Ini orang-orang yang arif, orang yang ada makrifah yang kepada Allah Subhanahu wa taala, yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik tuan-tuan, tengoklah diri tuan-tuan, dua tak mana, menang alam kemanusiaan ke menang alam kerohanian ke? Tengoklah tuan-tuan masing-masing. Sebab hari ini kita mengaji tentang hal diri kita sendiri. Pilihlah kepada diri masing-masing untuk kenal diri. Siapa aku ni? Manusia ke binatang ke? Situ.
jadilah boleh lah. Nanti kita sambung balik apa makna mendengahi pada isi dan juga mendengahi pada maknawi. Nanti kita bincang semula sambungan balik. Kena lagi? Kena lagi? Benar tak apa. Nak lagi ni. Saya tak ada masalah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallam ala Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina rahmataka ya rahimin. Allahumma inna nasta'di'uka ma 'allamtana wa raddu ilayna 'inda hajatina ilayhi wa la tansana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ij'al jam'ana ma'an mashkur wa tabarrukan min ba'di tabarrukan ma'sur al-fuqara rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu alaihi wa sallam. Alhamdulillah.